Okay. This call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni Cikgu nak Cikgu nak tunjukkan perbincangan bab 9 iaitu teknologi angkasa lepas dalam buku SPS awak. Okay, so kita tengok kat sini. Ini untuk penerangan. So jawapan dia awak boleh dapatkan di Telegram. Okay, so kita tengok kat sini. Ini apa yang kita dah belajar. Okay, dalam kita punya bab 9 iaitu tentang satelit dan sebagainya. Okay, yang pertama, aktiviti 9.1 iaitu jenis-jenis orbit satelit. Okay, so orbit satelit ni, okay, yang pertama untuk jawapan A. A itu adalah orbit geopegun iaitu pada satah khatulistiwa. Itu jawapan dia. Yang kedua, B, orbit sederhana bumi. Okey, orbit sederhana bumi adalah B iaitu pada 2001 hingga 35,780 km. Itulah B. Seterusnya, C adalah orbit geosegerak. Okey, iaitu dia punya orbit dia pada lebih kurang 35,786 km. Okey, dan sudut kecondongan dia terhadap satah khatulistiwa. Okey, seterusnya untuk D pula, kita panggil sebagai orbit tinggi bumi. Okey, iaitu sama atau melebihi 35,780 km. Ini adalah jarak daripada bumi. Dan E itu adalah orbit rendah bumi, iaitu 180 hingga 2,000 kilometer. Alright. Okey, seterusnya. Muka surat seterusnya 9.2, bentuk orbit, kedudukan dan juga halaju satelit. Okey, nombor 1. Daripada rajah di bawah nyatakan dua bentuk orbit. So, ada dua bentuk orbit kat sini iaitu bentuk bulatan sempurna dan juga elips. So, elips dan juga bentuk bulatan sempurna. Okey, nombor 2. Kenal pasti jenis kedudukan satu satelit dalam orbit elips dan gariskan jawapan yang betul. Okey, A. Kedudukan apogee adalah kedudukan satelit yang paling jauh dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Ni tengok Ini adalah bumi dan dia berada paling jauh. Itu kita panggil sebagai kedudukan apogee. Okey, yang kedua. B. Okey, kedudukan perigi. Perigi adalah kedudukan satelit yang paling dekat dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Ini kita panggil kedudukan perigi. So ada dua jenis kedudukan iaitu kedudukan apogee yang paling jauh dan juga kedudukan perigi iaitu yang paling dekat dengan planet. Okey, seterusnya nombor 3. Apakah, baca pernyataan di bawah dan kemudian jawab soalan berikut. Untuk tetap berada di orbit, suatu satelit perlu bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi bergantung pada ketinggian satelit itu. So tadi kita dah tengok satelit-satelit ini berada pada kedudukan tertentu di orbit. Okey, so A. Apakah hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit? Jadi hubungan, ingat hubungan awak akan jawab semakin apa atau jika MV maka RV. MV untuk manipulated variable iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan RV adalah responding variable iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, saya ulang balik. Okey, kalau kita nak jawab soalan hubungan, awak boleh buat dalam dua jawapan. Okey, semakin MV ataupun semakin PM semakin RV ataupun PB, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, seterusnya. So dia punya hubungan kat sini apa dia? Semakin tinggi orbit, semakin rendah halaju satelit. Okey. So berikan sebab kepada jawapan anda. Kenapa bila semakin tinggi orbit tu semakin rendah halaju satelit?
So, jawapan dia adalah semakin tinggi orbit, semakin lemah daya tarikan graviti terhadap satelit. Okey, so hari tu saya dah cerita pasal cerita tajuk graviti tu. Bila semakin jauh daripada bumi, semakin rendah kita punya tarikan graviti bumi. Okey. Okey, so sebab itulah bila kedudukan paling jauh, jauh daripada bumi ni, dia akan bergerak lebih rendah, bergerak perlahan. Dia punya laju rendah iaitu bergerak perlahan. So antara satelit A dengan satelit B, yang mana yang akan bergerak lebih laju? Okey, so jawapan dia mestilah satelit A yang berada dekat dengan bumi. Itu yang akan bergerak lebih laju. Okey, C. Ramalkan apa yang akan berlaku pada sebuah satelit yang sedang bergerak dalam orbit tetap jika hal lajunya yang pertama, berkurangan terlalu rendah. Okey. So satelit ini akan terjatuh ke arah bumi. Yang kedua, tiba-tiba meningkat pula terlalu tinggi. Jadi satelit akan bergerak pula ke angkasa lepas. Okey, maksudnya kita tak boleh satelit tu waktu dia bergerak tu dia mesti ada hal laju dia yang tertentu. Dia hal laju dia tak boleh terlalu berkurang dan tak boleh terlalu meningkat. Sebab kalau berkurang nanti jatuh kat bumi, kalau terlalu meningkat pula hal laju dia, dia akan tersasar ke angkasa lepas. Okey. So 9.3, pelancaran dan penempatan satelit. Okey, so kita tengok kat sini, kenapa sih cara pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit oleh kenderaan pelancar? Okey, so tengok kat sini, A, B. Okey, cuba tengok. Kalau A, dia melalui orbit yang semakin meluas, the orbit pindah Hoffman. Okey, kalau B, dia pindah secara terus ke orbit melalui trajectory linear. Okey, nampak? Okey, melalui orbit yang semakin meluas dan orbit pindah Hoffman. Kalau yang ini pindah secara terus ke orbit melalui trajectory linear. Okey, itu beza dia. Okey, baca pernyataan di bawah. Kenderaan pelancar ialah kenderaan yang digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa dengan menggunakan roket. Okey, untuk menggunakan roket. So, kenapa pasti jenis kenderaan pelancar? Okey, so jawapan dia ada dua. Boleh pilih sama ada dua. Okey, so cikgu cakap hari tu, kalau dia ada ni, nampak tak? Kat sini ada nampak ada kapal ni. Okey, ini kita panggil sebagai kenderaan pelancar guna semula. Okey, kalau yang ini, dia tak ada pun nampak macam kapal pesawat kat situ. So ini kita panggil sebagai kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja. Itu beza dia. Okey, seterusnya 9.4, stesen angkasa. Okey, stesen angkasa, soalan tengok kat sini. Okey, foto di bawah menunjukkan satu stesen angkasa. Tandakan right fungsi-fungsi stesen angkasa. So, stesen angkasa ni yang saya cakap hari tu, yang Syekh Muzaffar tu. Pergi kan, dia pergi ke angkasa lepas. Mereka duduk di sinilah dalam stesen angkasa lepas ni. Okey. So dekat stesen ni dia akan menyediakan kediaman bagi kru angkasawan di angkasa lepas. Jadi mereka akan buat penyelidikan kat sini, okey. Dia nak tengok, okey kalau kita bawa pokok ni hidup tak dekat angkasa lepas? Sesuai tak suhu dia dan sebagainya. Dan yang kedua, okey, yang pertama tadi menyediakan kediaman, okey, so dia bolehlah duduk kat situ. Dan yang kedua, menyediakan tempat di angkasa lepas bagi membolehkan angkasawan menjalankan pendidikan saintifik. Ni yang saya cerita tadi. Alright. Okey, seterusnya B. Angkasawan di dalam stesen angkasa mengalami satu keadaan tanpa tindakan daya graviti. Bulatkan keadaan yang dihadapi oleh angkasawan tersebut. So kalau tak ada tindakan daya graviti ni, kita panggil sebagai apa? Keadaan sifar graviti. Keadaan apa? Keadaan sifar graviti. Okey, seterusnya nombor 2. Okey, so bahan X mengelilingi bumi di orbit rendah bumi. Mungkin terdiri daripada bahan-bahan tersebut. Sama ada serpihan satelit, satelit yang tidak berfungsi, bahagian ILV yang terpakai, roket yang habis dibakar. Ni kat keliling bumi ni.
So apakah nama bahan X tersebut? So bahan X tersebut kita panggil sebagai bahan buangan di angkasa lepas. Ni yang saya cerita tu, dalam cerita graviti tu, okey, tengah-tengah repair satelit tu, tiba-tiba ada kapal angkasa yang telah rosak menghentam kapal mereka kan. Okey, so itulah dekat luar kita punya bumi ni sebenarnya banyak kita panggil sebagai space junk, iaitu bahan buangan satelit yang rosak dan sebagainya. Okey. So apakah risiko dia? Risiko dia akan berlakunya pelanggaran satelit dengan bahan X. Okey. So kita tengok seterusnya 9.5. Sistem penentu sejagat atau kita panggil sebagai GPS. Okey, GPS. Kalau kita nak macam-macam kan GPS ni, kita boleh guna Waze, okey, kita boleh guna Google Map, okey, itu semua menggunakan GPS. Okey, so daripada rajah ni senaraikan 3 segmen GPS. So ada 3 segmen. Okey, yang pertama apa dia? Segmen kawalan. Ni, segmen kawalan. Yang kedua, segmen pengguna. Yang ketiga, segmen angkasa. So ada 3 segmen. Okey, so apa fungsi segmen-segmen tersebut? Okey, so yang pertama kita tengok segmen kawalan, satu stesen kawalan utama dan 5 stesen pengawasan yang dilengkapi dengan jam atom yang menerima isyarat daripada satelit GPS seperti data atmosfera dan almanak disemak dan ditambah baik lalu dihantar kembali ke satelit GPS dari antena di bumi. So itu kita panggil sebagai segmen kawalan. Segmen kawalan kat sini stesen kawalan utama. Okey, B, segmen angkasa.